اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang keempat daripada bawah. Surat 14 baris keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil yang mana kita hendaklah bersungguh-sungguh memelihara perut kita daripada makan makanan yang haram dan syubhah kerana 3 perkara. Yang pertamanya kerana takut daripada seksa api neraka. Ini dalil jikalau tidak memelihara perut daripada makanan yang haram, maka akan diseksa dengan api neraka. Yang mana kita hendaklah bersungguh-sungguh memelihara perut daripada makanan yang haram dan syubhah kerana 3 perkara. Yang pertama kerana takut daripada api neraka. Kerana yang keduanya, kalau kita makan makanan yang haram, kita tidak akan dapat kekuatan dalam melakukan ibadah. Yang ketiga, sekalipun kita dapat mengerjakan ibadah, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hendaklah bersungguh-sungguh memelihara perut daripada makanan yang haram. Yang pertama, untuk kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk supaya kekuatan yang hasil daripada makanan yang halal, kita dapat kekuatan untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, apabila kita makan makanan yang halal, kita memelihara daripada makan makanan yang haram, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kerana. Kalau kita pelihara perut kita daripada makan makanan yang haram, kerana 3 perkara ni, kita akan dapat pahala pelihara perut daripada makanan yang haram. Kalau kita jaga juga perut kita daripada makan makanan yang haram. Kenapa? Kerana mungkin kerana nak pelihara kesihatan ke apa ke, bukan kerana 3 perkara ni, maka tak dapat pahala lah kitanya. Jadi nak dapat pahala, kita jaga makan minum kita mestilah kerana 3 perkara ni. Yang pertama, kerana takut daripada api neraka. Yang kedua, supaya kita dapat kekuatan melakukan amal ibadah. Yang ketiga, supaya amal ibadah diterima oleh Allah. Jadi kalau kita pelihara perut kerana 3 perkara ni, kita akan dapat pahala.
Kemudian pelihara perut daripada makanan yang haram ini, yang pertama kita pelihara daripada sumber yang haram. Walaupun benda yang kita makan tu halal, tapi nak dapat benda tu sumbernya haram. Kena pelihara waktu. Kemudian apabila sumber harta yang kita dapat melalui sumber yang halal, kemudian barang yang kita nak makan tu pula, kena pastikan barang yang kita nak makan tu bukan benda ni makanan yang haram. Tapi biasanya kita ni benda yang kita makan biasanya kita jagalah. Mana makan makanan yang haram, makan babi, makan anjing, makan bangkai, tu makan benda yang haram. Makan benda yang haram, makan bangkai. Tak pernah kita kata makan bangkai. Tak pernah lah kita jumpa lembu mapuh tepi jalan, kita kerak-kerak walik masuk, tak pernah. Kita tak pernah makan bangkai begitu. Tapi terkadang kita makan bangkai juga nampak terang-terang. Dalam makanan tu ada bangkai semut, nampak terang-terang. Dalam air tu ada bangkai semut, malah nak cara pakai makan gitu je. Sama tu, makan bangkai dia panggil. Kita panggil makan bangkai. Yelah, kadang-kadang kan tengok, ada bangkai semut dalam air, malah pakai tegong gitu je. Tu panggil apa tu? Makan minum benda yang haram, iaitu bangkai. Yang orang tua kata gelap perut, kan gitu. Orang tua kata gelap perut tu, makan ni minum air yang ada bangkai semut. Sebab apa gelap perut? Dah haram, berdosa, gelaplah perut. Tapi tu dah kata berdosa, dia kata gelap perut je. Itu dia panggil makan minum benda yang haram. Biasanya kita makan minum hak haram ni tidaklah. Benda tu biasanya syubhat. Benda yang tak jelas halal, tak jelas haram. Tapi yang pertamanya kita kena pelihara sumber tu, jangan sumber yang haram. Makan nasi, makan benda halal, tapi sumber tu, kadang-kadang pendapatan kita daripada menipu orang, tu sumber haram. Yang dia makan nasi, makan tu halal, tapi sumbernya haram. Dia makan daripada harta riba, tu sumber yang haram. Dia makan daripada menang judi, itu sumber yang haram. Dia makan daripada harta anak yatim, itu sumber yang haram. Hak berkaitan dengan harta anak yatim, hak ayat yang terdahulu. Pengarang datangkan ayat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan dalam perut mereka itu akan api neraka. Dia ni hasilan tu daripada harta anak yatim. Kemudian daripada harta tu dia beli makanan. Nak dia beli makanan. Dan mungkin jugalah harta anak yatim ni berbentuk makanan. Mungkin kebun ke, kita makan buah. Tu daripada ni hak haram lah tu. Kadang-kadang sumbernya haram, beli benda halal. Kadang-kadang makan tu haram dah. Kalau kebun tu kepunyaan orang lain, hak anak yatim, kita makan ke kita, makan benda haram lah tu. Ni semua kena jaga belaka. Ni panggil jaga perut daripada memakan makanan yang haram, sama ada sumber haram ataupun zat makanan tu makanan yang haram. Adapun kalau kita ambil harta secara haram, tadilah menipu ke, rasuah ke, riba ke, ataupun harta anak yatim ke, tapi kita tidak makan, kita guna kod lain, maka tak masuk dalam tajuk kita ni. Ni tajuk kita ni hak masuk dalam perut kita. Ini hak tajuk kita pelihara perut.
Dah tu pula, hak tu anggota tangan, anggota kaki lah pula tu. Hak tu bahagian tangan kaki. Dia ambil harta yang haram, lepas tu dia simpan, dia guna perkara-perkara yang lain. Itu panggil apa tu? Maksiat dengan tangan contohnya. Ini cuma itu nak cerita di sini, hak bak masuk ke dalam perut kita. Tu pelihara perut. Tapi sama saja. Benda yang haram ni sama ada kita gunakan untuk makan, minum, kita guna untuk beli pakaian, kita guna untuk beli rumah ke, untuk beli kereta ke, sama je lah. Tapi kita bicara di sini hak masuk ke dalam perut. Tambahan pula, kalaulah sumber yang haram itu hak kita tipu, hak kita rapah, hak kita ambil harta anak yatim contohnya, itu dosa dengan anak Adam dalam bab harta. Tu payah. Dosa dengan anak Adam dalam bab harta. Orang berjudi, hak tu tak ada lah kata lepas dia bertaubat dia kena cari saing-saing dia berjudi minta maaf, tak ada tu. Dia dosa dengan Allah, direct dengan Allah lah. Faham tak? Dia dosa dengan Allah, direct dengan Allah. Taklah kata apabila orang yang berjudi dia nak bertaubat, dia kena cari habis regu-regu hak pasangan judi dia tu. Hak ialah kadang-kadang dia ambil, kadang-kadang menang sebelah dia, kadang-kadang kalah sebelah dia. Dia gitu kan. Kau kan orang judi ni, dia menang kalah gitu je lah tau. Kalau tengok drama Cina tu menang dia semua. Tu pasal mana tu? Maknanya ni bukan kata lepas daripada bertaubat kena minta maaf, tidak. Ini dosa direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makan harta anak yatim contohnya, harta yang dapat daripada penipuan contohnya, hak tu dosa dengan anak Adam. Kita nak bertaubat dengan Allah, kena hadap dengan orang yang kita buat salah dengan dia terlebih dahulu. Ni lebih sukar. Makna kalau kita ambil harta anak yatim, kena cari balik lah. Harta anak yatim yang kita ambil dahulu masa dia belum balik. Sekarang dia sudah dewasa, memang sudah tidak panggil anak yatim. Anak yatim ni yang belum balik, yang kematian bapa, nanti dia panggil anak yatim. Sekarang ni dia sudah balik, tapi tetap milik dia. Kita kena beradak dengan dia, pulangkan balik sekalian harta yang kita ambil, kemudian kita kena minta maaf dan mengaku kesalahan kita. Itu rukun taubat. Kalau tak buat cara ni, kita tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak dalam duk sejid surah sama-sama sekalipun, walaupun pergi Mekah sama-sama sekalipun, dosa dengan anak Adam tidak akan diampuni walaupun haji kita haji mabrur sekalipun. Kalau haji kita mabrur, kalau haji kita diterima oleh Allah, macam mana kita nak dapat haji mabrur kalau kita tidak bertaubat terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengerjakan haji? Ni kena beradak lah. Ni kata payah ni. Kalau menyebabkan kita rapah harta anak yatim, kita pulangkan balik, banyak kerugian kepada dia. Dalam tempoh kita rapah tadi, kita kena ganti kerugian dia tersebut. Kalau habis dah harta anak yatim tu, kita buat joli pula, habis dah, licin dah, kita kena ganti yang lain. Nak ganti yang lain, kita apa ke dana, minta dengan dia, nak ganti secara angsuran. Itu dia punya kaedah rukun untuk bertaubat dosa dengan anak Adam seumpama ni. Tak semudah tu. Sebab itulah dosa kita dengan Allah dibina atas masahah. Dosa kita dengan Allah dibina atas musnah ni. Dosa kita dengan Allah macam judi dipanggil dosa, kita dengan Allah dibina atas musamahah ni, mudah-mudah kira. Tapi dosa kita dengan Adam dibina atas masahah. Mana apa? Kupik, klorek, payah basuh. Sebab apa? Sulit. Faham tak? Dosa kita dengan Allah bukan buat mudah ni.
Mana kita direct dengan Allah, dibina atas musamahah ni. Allah Maha Pengampun, Allah penyayang, Allah mengasihani. Mudah-mudah je Allah Ta'ala mengampuni jikalau kita taubat dengan taubat yang sebenar-benar. Mudah je. Tapi kalau dosa dengan anak Adam dibina atas masahah ni, maknanya gak orang panggil, kalau kita cakap gak payah basa. Faham tak? Hak dia ni mudah basa, dia ni payah basa. Faham tak? Hak mudah basa ni rekah-rekah je bagi. Kalau kita mengadap dengan orang payah basa, pening kita adab payah basa. Gitulah. Dosa kita direct dengan Allah, mudah kira. Tapi dengan taubat yang sebenar. Tapi kalau dosa kita berkait dengan sesama kita, itu dalam kadang agak payah. Tapi payah tak payah pun kita kena hadap. Kena jumpa, kena betul benar. Sebab itulah kita didik agama pada anak-anak kita ni. Kalau hak orang jangan kosek. Kita ajar awal dah kita. Hak orang jangan kosek. Terliur warna pun malik minta dengan mak ayah. Kalau mak ayah mampu cari. Kalau terliur macam mana pun ayah tak mampu nak cari, pakai sabarlah. Gitu, kena ajar gitu. Faham tak? Mana kita dengan ajar hak orang jangan setuh, jangan kosek. Sebab kita dosa dengan anak Adam ni, walaupun kita lakukan pada masa belum baligh sekalipun, tetapi mak ayah kita tak sedar, dia pun tak tahu, tapi kita ingat kesalahan kita. Tapi masa tu tak salah lagi sebab kita tak balik, tak ada dosa. Tapi kita ingat lepas dah kita balik, kita kena ganti hak kita ambil pada masa kita belum balik. Ini dosa dengan anak Adam. Yang kita ambil itu kita tak ada hukum lagi sebab kita belum balik. Kalau mak ayah kita ganti balik situ, settle lah. Tapi mak ayah kita tak tahu kita curi hak orang, kita ambil hak orang, masa tu kita tak balik lagi. Lepas kita balik, kita sedar, teringat kesalahan kita tu, kita tetap kena pulangkan balik. Termasuk orang kafir, dia masuk Islam, diampuni sekalian dosa dia. Adapun kesalahan dia anak Adam, dia tetap kena pulangkan balik. Walaupun kesalahan anak Adam dia lakukan sebelum daripada dia masuk Islam sekalipun. Ni payah. Bukan kata dulu dia menipu pada masa dia kafir, dia rapah orang pada masa dia kafir, dia pun masuk Islam, maka hak dia nipu, hak dia rapah tu jadi selesai dah, dia kena pulangkan balik. Walaupun kesalahan tu dilakukan pada masa dia kafir sekalipun. Yang ni kata kena kemas daripada awal lagi. Yelah, kadang-kadang budak-budak ni kat sekolah-sekolah tu kan, kita kena ajar anak-anak ni, jangan anak kita kerek apa pau apa panggil apa tu, ada pau panggil panggil siapa, kenyang semua, dia tak payah bawa duit banyak budak tu. Apa panggil pau tau, pau apa. Hak budak-budak kecil-kecil tu pau ke dia kan. Kita ayah cerdik mu, ayah tak beri duit kan buat gitu. Sial kalau ayah seumpama tu. Dah, ayah tak beri duit banyak, tapi balik kenyang semua. Dah ambil mana? Sakeh mana kecil-kecil kekong kepala kecil-kecil tu ambil. Ada ni. Jangan. Kita kena tengok semua. Faham tak? Sebab benda ni sekolah ada benda gini. Kalau kecil-kecil tu nanya sama tak makan dia. Kena ayak dia besar. Yelah, tak balik lagi tu. Kalau dia balik kat dia teringat salah dia, kena hadap balik lah. Tapi kita mak ayah kena ambil tahu lah. Kalau balik ni balik kita cek dalam beg sekolah, dalam apa kotak kalang tu. Kotak kalang tu panggil dulu, ni panggil apa? Kotak tak ada dah learning, kalang tak ada dah, pensil. Kita dulu kotak kalang dah, panggil apa? Cuma kita panggil kotak kalang kan. Dia ni panggil apa dia? Panggil apa? Bekas pensil gitu. Maknanya kalau kita tengok dalang tu, warna kalang banyak, robah banyak, pembaris banyak ni. Dia pau orang tu. Esok pergi sekolah kitanya,
Ambil siapa ni pulang balik. Kena duduk gitu. Hak tu hak jenis pau. Hak jenis tak pau, balik tak ada. Pensil ni bukan beli sebatang-sebatang. Pergi Sabasung ke gimana ke, beli sedozeng semua. Todang lama kena beli. Todang lama kena beli. Seputung sehari. Kuat cikgu suruh nulis. Putung sehari habis. Roba pun sehari. Balik tak ada semua. Bukan kata pensil apa semua, dengan bekas-bekas tak ada. Di sekolah tengok dalam meja takut tinggal, tak ada. Lepas tu apa ke mana? Orang ambil dia bagi, dia kata. Oh. Dia pakai kapah-kapah gitu, lepas tu dia bagi. Ni. Kita kena ajar. Pastikan jangan buat gitu. Hak orang jangan stop. Faham tak? Kena ajar daripada awal. Ni. Faham tak? Kalau kita dah ajar rosak lah. Ni kadang-kadang pergi rumah orang, dalam rumah orang tu banyak mainan banyak, comel-comel pulak, mahal-mahal pulak mainan. Lepas tu balik tengok dalam poket dia ada dak setarang mainan. Kita kata cerdikmu mahal tu. Tak apalah, dia anak orang kaya. Bos mu ambil, dia pun tak sedar Kalau dia sedar pun tak luak esa. Nanya kalau ayah mak seumpama tu. Lepas tu mana? Kita nasihat dia ambil, kita pun pusing balik atau semula. Ajar ke dia. Jangan ambil orang. Ada rumah dia, mainlah kalau tuan dibenarkan. Lepas tu balik, letak semua hak ada. Dan kita kena buat gitu. Ni kadang-kadang kita, hak tu hak dia ambil. Sebenarnya hak depan ni. Dia buat payah nak lepas, kita buat keras. Biar tuan orang kata, ambil kita nak tunggu gitu. Mana? Dan nampak budak nampak saya nak lepas, hak dipinjam main je kan. Kita pun tengok dulu. Tengok biar tuan rumah tu kata mana. Tuan rumah tu kata, tak apalah, ambil lah. Kita pun alhamdulillah, rezeki kita kata. Ke mana? Mana kita tengok anak kita pegang tak mau lepas tu, kita nak ajar lalu dah. Jangan. Biarlah kemungkinan tuan diberi sekalipun, awak-awak jangan orang. Mungkin kalau pegang lama-lama, mungkin orang akan beri. Walaupun dia keberatan sekalipun. Sebab kadang-kadang budak ni ada benda hak dia sayang sangat, dia tak boleh nak beri kat orang benda tu. Tapi oleh kerana dia pegang, tak sampai hati, ambil lah. Patutnya kita awal-awal tu pegang dah dia anak kita, jangan tinggal main tadi dah, hujur dah boleh main. Kita ajar jangan ambil barang orang. Faham tak? Sebab apa? Panjang cerita kalau membabitkan harta orang lain, harta anak Adam. Mana walaupun telio sekalipun, nak sekalipun, dapatkan secara dengan jalan yang halal. Jangan dapat dengan jalan yang tak baik. Kita kena latih seumpama tu. Ni latih daripada awal-awal. Tapi kalau kita orang tua sendiri, harta-harta anak yatim kita perdaya, yang mana kadang-kadang kita perdaya ni berpakat satu keluarga dengan anak kita, contohnya bersekali. Jadi macam mana kita nak latih, nak didik agama? Kalau kita tipu harta anak yatim, bersekali dengan anak kita satu keluarga, dengan suaminya, dengan isterinya sepakat tipu harta anak yatim. Ni tak ada benda ni. Walaupun kadang-kadang semayang puasa juga orang seumpama ni. Habis ceritalah. Orang sekarang ni macam-macam cara. Itu harta anak yatim. Harta pusaka sama juga. Harta pusaka sama. Ini semua kesalahan kita, khianat anak beranak kita sendiri. Orang menyambung, orang merompok, orang negara asing, orang luar, dia mari menyambung, dia main merompok hak negeri lain. Lepas tu hasilang dia sambung, hasilang dia rompok, dia balik atau kampung dia. Kita dah, kita rapah hak anak beranak kita sendiri. Mana jahat sebenarnya? Hak sambung, hak rompok tu jahat dah. Kita
Gi sambung hak anak beranak kita sendiri. Pusaka ni menipu anak beranak. Bayangkan. Mana jahat? Orang boleh perdaya macam-macam. Orang boleh tukar tarikh kematian. Nak menipu punya pasal, orang boleh tukar tarikh kematian. Ni contoh-contoh. Apabila anak meninggal, maka ibu masih lagi ada. Ibu dapat bahagian, kita panggil kepala mayat. Sebab anak mati dahulu. Maka bahagian ibu ada. Tiba-tiba bahagian ibu sampai ke mati pun tak dapat. Sebab menantunya tak bagi. Nanti Gi cek di pejabat, kena bagi dah. Dan mana bahagian ibu kepala mayat? Di situ jadi pusing, ibu mati dulu daripada anak dia. You buat mana tu? Sekarang anak mati dulu, ibu hidup lagi. Tapi tak lama manalah senggang antara dua tu. Tapi makna ibu ada bahagian. Tunggu punya tunggu, tak dapat bahagian ibu ni. Makna bahagian ibu kena bagi kepada orang yang makan pusaka ibu tu lah pula. Tapi sampai sudah tak boleh bahagian ibu. Bila cek tengok, dalam perkiraan harta tu, ibu mati dulu daripada anak. Jadi tak ada bahagian ibu lah. Sebab ibu mati, anak tak mati lagi. Faham tak? Boleh pusing macam mana tu? Itu wallahu'alam. Apa kerja macam mana? Wallahu'alam. Tapi berlaku seumpama tu. Ni apa panggil apa ni? Sumber yang haram, menipu. Harta pusaka milik keluarga. Apabila main gitu, ada dengan keluarga lah. Tak payahlah ambil orang. Kita susah pun biarlah susah. Tapi orang tak salah ambil. Ni hak cerdik. Hak beragama. Jawab hak ambil itu, hak mak ni pula, aku ambil ni kat lagi boleh kemu juga. Anak tambuh. Walaupun anak kata kita susah kita tambuh hak orang. Tapi hak mak ni, kat aku ambil ni, kat lagi boleh ke siapa kat lagi? Boleh kemu juga. Tapi ambil jalan mana? Mak ni mayang bang ke tak? Mayang bang. Mak haji ke tak? Mak haji. Ni abang apa ni semua ni? Faham? Tak dapat didikan agama. Tak ada didikan agama, tak ada hukum hakam orang panggil. Harta ni orang nak belaka dah. Orang panggil apa? Kerlong. Kerlong. Apa panggil? Kerlong dah. Kelong ke apa panggil? Kerlong. Kelong lah gitulah. Harta ni orang nak belaka. Kita orang awam ni jelang tomok belaka. Tapi dapatkan dengan cara yang halal. Hak haram jangan dapat. Kita kelong tomok warna pun hak haram jangan kosek. Sebab harta dunia yang halal panjang pembicaraannya. Wa halaluha hisabun, Nabi kata. Hak halal dunia akan dihisab di hari akhirat tu panjang cerita. Tapi wa haramuha iqabun. Hak haram daripada harta dunia seksaan. Bukan seksaan neraka saja, barzah pun sudah seksaan. Padam? Itu kira hak secara umum. Tapi kita sini cerita bab hak kita makan. Hak masuk ke dalam perut kita, kena pelihara daripada kita dapatkan dengan sumber yang haram. Dan juga kita kena pelihara daripada makan makanan zat benda tu benda yang haram. Yang mana benda yang haram ni anjing, babi, itu mungkinlah kita tak ada lah tunya. Tapi yang kita nak kena jaganya adalah kita hak sumber tadi jangan sumber yang haram. Kenapa? Kerana takut daripada seksaan api neraka. Itu kerana yang pertama, kenapa kita hendaklah bersungguh-sungguh memelihara perut daripada yang haram dan yang syubhat. Ini hak hadis Nabi pula. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin
Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Tiada masuk ke dalam syurga. Hak Nabi kata tiada masuk dalam syurga, dengan kata masuk neraka lebih mengancam, lebih menakutkan lagi dengan kata tiada masuk syurga. Mana tak boleh syurga langsung ni. Maksudnya gitu. Kalau kata masuk neraka, boleh masuk syurga pula. Tengok. Jadi dengan kata masuk neraka, dengan kata tidak masuk syurga, setengah mengatakan lebih mengancam lagi, lebih menakutkan lagi kalau Nabi kata tidak masuk syurga. Tidak masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Daging hok tumbuh dari makanan yang haram tak masuk syurga. Tuang dia hok baki tu boleh masuk syurga, dagingnya tak boleh masuk syurga. Begitu. Faham tak ni? Sekarang ni hak tak masuk syurganya daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Tapi daging yang ada tumbuh kita ni bukan hak haram belaka hak kita makannya. Kan campur kan? Hak sumber halal, sumber haram, campur. Jadi mana-mana daging yang tumbuh daripada yang haram, daging tu je nak masuk syurga. Dia itlaq daging, maksudnya seorang itulah tidak akan masuk syurga. Bukan hanya daging tu saja, cuma disebutkan daging kerana daging tu adalah kejadian daripada makanan tu. Lepas tu sebut daging. Jangan kata daging tu je nak masuknya. Mungkin kulit dia, kepala, kaki tangan dia masuk ke? Ada lah. Mana apa sini? Sebut daging, maksudnya sekalian, seorang tu tidak akan masuk syurga jikalau dia makan makanan yang haram. Tidak masuk syurga ni, tidak masuk syurga terus ke? Mana neraka selama lama? Tidak masuk syurga dan kekal selama-lamanya jikalau dia makan makanan yang haram serta dia menghalalkan. Dia menghalalkan. Makan harta ni yatim halal. Makan harta yang dirampah, dia tipu, dia ropok, halal. Dia makan riba, dia kata halal. Dia makan rasuah, dia kata halal. Tu tidak masuk syurga selama-lamanya, neraka kekal kerana menghalalkan yang haram, jatuh murtad. Tetapi kalau dia makan makanan yang haram tetapi dia tidak kata halal, dia tidak menghalalkan, tidak masuk ke dalam syurga bersama dengan orang yang masuk syurga awal-awal. Ma'as-sabiqinnya tidak. Orang masuk syurga direct ni, orang tahu kerja gini ni. Orang makan haram tidak dapat masuk syurga bersama dengan orang masuk syurga hak lalu tu, hak awal-awal tu. Hak ni dia kena masuk neraka dulu, dia kena bakar dengan api neraka dulu, qada ni hak dosa maksiat yang dilakukan, hak makan haram tu. Bukan kata tidak masuk syurga selama-lama, tidaklah. Sebab Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang mati walhal ia yakin, kejap dia akidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya dia mati dalam keadaan akidah dia. Dia kejap dia akidah tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya dia akan masuk syurga juga. Jadi kalaulah orang makan haram ni, dia masih lagi berakidah tiada Tuhan melainkan Allah, dia akan dapat masuk syurga. Hak ni tidak masuk syurga ni
hak bersama dengan hak awal masuk syurga tanpa perlu dibakar dengan api neraka terlebih dahulu. Kena pergi kat tu. Sebab orang yang mati dalam iman, walaupun imannya iman yang sedikit kecil sahaja, akhirnya akan ke syurga. Jadi kata tak masuk syurga ni, tak masuk syurga bersama dengan orang awal-awal masuk syurga tanpa perlu masuk neraka terlebih dahulu. Bukan tidak dapat masuk syurga sampai bila-bila, bukan. Tak dapat masuk syurga sampai bila-bila ni dengan bau kekal neraka. Dia makan makanan yang haram ijma' ulama, dia kata halal, maka jadi murtad, ianya kafir, maka kekal neraka, tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Kemudian tidak masuk syurga ni pula jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjanglah cerita. Jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan ke syurga. Tapi jangan buat mudahlah pula. Kalau gitu dah apalah. Masuk neraka dulu pun tak apalah, jangan masuk syurga. Masuk neraka dulu ni lama mana? 1 hari di neraka 1000 tahun tempoh masa dunia. 1 hari di hari akhirat 1 hari di hari akhirat, kalau kira masa dunia kita sekarang 1000 tahun. Mana kalau kira-kira kita dengan masa Nabi SAW, kalau kita tempoh masa akhirat baru sehari setengah barunya. Kan kita 1400 kan? Mana kalau kira kita dengan masa Nabi SAW, kalau kira akhirat baru sehari setengah. Lepas tu neraka ni gapo ni? Tak apalah neraka dulu pun, janji masuk syurga kemudian. Sebab kita ada iman. Neraka ni gapo? Tak masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Daging ni tumbuh, daging ni jadi daripada makanan yang haram. Dia ini cerita zahir dia ginilah. Darah ke daging ke semuanya daripada makanan kita lah. Gemuk kerana makan banyak contohnya. Jadi darah ke daging ke terhasil daripada makanan. Itu hak zahir pegangan kitanya. Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada. Allah menjadikan bukan menggunakan bahan. Bukan kerana makan daripada bahan makanan Allah jadikan daging. Tidak. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan tidak menggunakan bahan. Faham tak? Ni akidah kita ni. Dan ni kata daging yang tumbuh daripada makanan ni, terhasil daging mari daripada makanan. Jadi Tuhan buat daging ni, Tuhan gunakan bahannya makanan? Tidak. Sebab kalau Tuhan jadikan daging menggunakan makanan, berarti tidak keesaan pada perbuatan. Jadi Allah nak buat gapa-gapa, Allah nak buat daging, Allah kena gunakan makhluk Allah juga, iaitu makanan. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Pegangan kita tidak keesaan pada perbuatan. Allah menjadikan tanpa menggunakan bahan, tanpa menggunakan alat. Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan bahan. Tapi zahirnya mari mana daging tu? Mari daripada makanan kita. Darah daging terhasil daripada makanan kita. Tapi Allah buat darah, Allah buat daging bukan menggunakan makanan. Allah menjadikan pokok, bukan Allah menggunakan benih. Allah menjadikan pokok daripada tak ada kepada ada. Tapi hak zahirnya, kita berbenih situ tumbuh pokok, itu hak zahir. Kita berbenih situ semuanya susunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat Allah jadikan pokok daripada tak ada kepada ada. Tapi zahirnya mari daripada benih. Itu zahir sahaja.
Ini cerita zahir belaka ni. Pegangan kita tidak. Bukan kata makanan tu Allah jadikan, mari daripada Allah gunakan makanan kita. Tidak. Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada, itu pegangan kita lah. Tapi ni Nabi kata ni daripada makanan yang tumbuh daripada daging, yang tumbuh daripada makanan yang haram. Ini semua apa? Cakap zahir belaka lah. Dijadikan manusia daripada air mani. Itu zahir dia. Khuliqam mimma indafik, khuliqam mimma immahin. Dijadikan manusia daripada air yang terpancar, air yang hina. Itu zahir dia gitu. Tapi Allah menjadikan dia tak ada kepada ada. Kalau Allah menjadikan mesti menggunakan air mani. Nabi Adam tanpa menggunakan air mani. Hawa Allah jadikan tanpa menggunakan air mani. Nabi Isa alaihissalam Allah menjadikan tanpa menggunakan air mani. Makna Allah menjadikan dia tak ada kepada ada, bukan menggunakan bahan. Walaupun air mani sekalipun. Ni hak pegangan kita. Hak zahir tu sebab macam biasalah. Jangan pula nikah dak apa nak tunggu nak ngandung. Nak tunggu nak ngandung. Dah menikah ke dak? Dak. Bapa Allah jadikan bukan kerana berkahwin, bukan kerana bercampur air mani. Allah menjadikan anak dia tak ada kepada ada, macam hak Siti Maryam lahirkan Nabi Isa. Tunggulah. Tunggu pak tunggulah jawapan dia. Tu asbab yang Tuhan susung. Tapi hakiki pegang kitanya Allah jadikan tanpa menggunakan bahan, tanpa menggunakan alat. Jadi Allah jadikan daging ni bukan daripada makanan. Pihak zahirnya daging tumbuh daripada makanan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni makna bukan sama dengan hadis yang pertama tadi. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, makna bukan tadi juga, maka api neraka itu lebih utama dengan dia, lebih patut dengan dia, lebih sesuai dengan daging yang tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Maknanya sama. Jadi kalau kita tidak pelihara perut kita daripada makanan yang haram, maka balasannya adalah api neraka. Maka kita hendaklah pelihara perut kita daripada makanan yang haram, kerana kita nak pelihara diri daripada api neraka. Itu pelihara daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis menjadi dalil kita kena pelihara daripada makanan yang syubhah. Kita kena pelihara daripada makanan yang syubhah pula ni. Sebab yang terdahulunya kita kena pelihara perut kita daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Yang syubhah ni yang tak jelas halal dan tidak jelas haram. Dipanggil kesamaran. Haram pun halal pun tak jelas, haram pun tak jelas. Hak tak jelas pun kita kena pelihara juga. Kita ambil hak yakin halal, itu yang terbaik kepada kita. Tapi hak yang paling besarnya pelihara daripada yang haram. Itu hak paling besar. Pelihara di syubhah ini bergantung kepada kesungguhan masing-masing. Yang pertama pelihara daripada yang haram. Yang kedua pelihara daripada yang syubhah. Yang ketiga pelihara daripada bersangatan kenyang. Yakin halal tapi jangan bersangatan kenyang pula. Itu yang ketiga. Tapi dalam kitab kita ni pelihara yang haram, pelihara yang syubhah, dia bubuh sekali jadinya. Jadi orang ni hadis hak nak pelihara daripada yang syubhah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhati, syubuhati." Syubuhat bagi depan boleh, bagi mati pun boleh. Famanittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Artinya, maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat,
yang tak nyata halal, yang tak nyata haram, dia pelihara, dia tak ambil, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Dituntut hak bersih. Walaupun boleh ambil hak tak hak kesamaran ni, tapi dia ambil juga. Hak tak jelas dia tak ambil. Maka dia telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Dia ni agama dia pun bersih, irdih ni apa panggil apa? Maruah dia pun bersih. Ni apa panggil apa? Maruah dia, kemukaan dia bersih. Orang yang pelihara syubhat. Hak ni apa payah nak jaga ni. Boleh jaga syubhat, bersih agama, bersih diri dia, bersih maruah dia. Tapi kalau syubhat dia ambil, maka agama pun tak bersih, diri dia punya maruah dia pun tak bersih. Yang mana hadis ni panjang. Dia Nabi katanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat tu. Halal jelas, hak haram jelas, tapi antara halal dengan haram ni ada perkara-perkara yang tak jelas. Yang mana perkara ni tidak mengetahui akan dia oleh kebanyakan daripada manusia. Hak Nabi kata hak halal ada hak terang, jelas nyata halal. Hak haram pun jelas nyata haram, tapi ada yang tak nyata. Maka Nabi kata famanit taqasyubhat. Siapa yang pelihara dirinya daripada hak syubhat, hak kesamaran ni, faqad istabra alidini wa irdi. Dia telah membersihkan akan agamanya, dia telah membersihkan akan dirinya. Sebab apa? Sebab orang yang terjatuh dalam syubhat ni akhirnya akan terbabit pula juga dengan benda yang haram. Nabi buat perumpamaan orang yang bela binatang ternakan di tepi-tepi kawasan larangan. Dia dulu ternakan ada tempat untuk apa dipanggil, ragut makanan tu, ada tempat. Tapi ada tempat yang mana tempat larangan. Kalau kita kata di sini kawasan ragut untuk raja ke apa ke, contohnya. Ini kawasan ragut untuk orang ramai, contoh. Ini kawasan ragut untuk ternakan raja, contohnya. Tapi hak dia letak binatang ternakan dia ni bukan di hak kawasan hak larangan ni, tapi dekat-dekat tepi dekat hidup main. Dekat hidup main. Jaga ni, tapi dekat sangat. Lama-lama dah sedar masuk kawasan larangan. Sama juga hak syubhat kita ambil, lama-lama dapat masuk ke hak haram. Sebab itulah kalau boleh pelihara yang syubhat, barulah bersih agama, barulah bersih diri, bersih maruah. Tapi kalau setakat kita hak syubhat kita duk makan lama kini kan, makan belaka, lepas tu nak cerita bersih agama, nak dapat makom dalam agama, nak dapat ketinggian dalam agama, itu cerita kosong je. Kalau tak boleh pelihara hak syubhat. Hak haram tu tak dah kena pelihara, hak syubhat. Kalau nak bersih agama, pelihara. Kalau syubhat tak boleh pelihara, hak macam hak kebanyakan kita sekarang ni lah, hak kita makan kesemuanya syubhat. Tu nak bersih agama tak dapat lah. Nak bersih agama kena pelihara, bukan setakat hak haram dan juga hak syubhat. Dan kedua, bahawasanya yang makan akan makan yang haram dan syubhat itu tiada lebih petunjuk akan dia. Ini kerana yang kedua, kenapa kita hendaklah bersungguh-sungguh pelihara daripada makanan yang haram dan yang syubhat. Yang pertama kerana nak pelihara daripada api neraka. Yang kedua untuk supaya kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita makan makanan yang haram, kita tidak akan dapat petunjuk, kita tak dapat kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.